14, 14. Okey dulu. Tak ada masalah. Okey. Boleh nampak saya punya, nampak macam mana sekarang? Nampak muka saya pun nampak. Nampak muka. Nampak muka? Muka kan? Muka kot. Okey, bagus lah. Okey, cuba Kristina ni, Kristina 1E tu ke Kristina daripada BSD 1? BSD 1 ada nama Kristina juga ke? Ada. Ada tak Kristina tadi? Iman apa? Saya Zulaika. Apa Zulaikanya? Tak, Kristina tadi yang menang tadi. Dari mana? Kristina mana tadi? Kristina Adriana. Okay. Oh, okey. Tahu. BSD 1 rasa. Awak ke? Kristina Adriana BSD 1. Kristina Adriana? BSD 1. BSD 1. Biasanya SMKBK kot. Kristina ni mana satu? Awak tahu. Okey. Saya dah jawab. Okey, Bani nak jawab juga soalan. Alamak. Ada yang terlepas jugalah, Cikgu Sufian. Tak apa. Kekangan dia punya line tu kot. Mungkin. Mana Kristina ni? Kristina? Senyap ni. Apa dah bersama dia type tu, saya teruskan dengan itu yang punya PDPC, boleh? Boleh, tak masalah. Kita dah main game, dah nak habis ni. Ni dah game tadi Nampak slide? Nampak ke? Cikgu Fairuz sakit tak? Okey. Slide nampak tak? Slide nampak. Okay, ni yang slide yang 3 akhir kot. So pemikiran positif adalah kemahiran yang perlu dikasih oleh remaja untuk mengurus mental, emosi dalam kehidupan seharian ke arah hidup yang lebih berjaya. So maksudnya nak berjaya ni kita mesti ada satu syarat dia satu syarat kita mesti ada pemikiran yang positif lah. Kalau nak berjaya memang kena ada positif. Walaupun kita gagal sekalipun kita kena positif. Contoh kita gagal dalam ujian, kita tak kena positif. Maksudnya aku boleh berjaya. Okey? Maksudnya itulah yang kita katakan sebagai positive thinking lah, ataupun pemikiran positif. Ada soalan Q&A? Kalau nak tanya boleh tanya komen. Kalau saya tak boleh jawab, Cikgu Fairuz nak jawab, boleh, tak ada masalah. Ada soalan boleh. Kristina Datuk Cikgu. Tahu. Tak apa. Saya boleh bagi apa-apa je dia ni. Video pun lambat. Video memang delay. Tracy VG kalau live memang kita delay dalam masa 10 saat. Sebab tu awak jawab mungkin soalan tu dah lepas kalau kau tadi kan sepatutnya. Tapi awak dah terlepas sebab dia dah speed. Cikgu, game saya kena hack macam mana tu, alamak. Macam alasan. Okey, ini merupakan kebijaksanaan kita. Hilang barang. Okey. Kalau kena hack tu kita tak boleh nak cakap apalah kan. Kalau betul-betul kena hack, awak jangan macam-macam tahu. Okey, ada soalan ke berkaitan dengan tajuk kita hari ini, pemikiran positif. Okey, kalau ada soalan, boleh tanyakan dengan Cikgu Fairuz ke, tak masalah. Okey. Cikgu Fairuz pun nak tanya. Cikgu, macam mana nak buat kita lebih positif? Boleh tanya, tak masalah. Kalau selalu jawab, boleh nanti saya minta kaunselor lah. Kalau jawab kan? Ada. Ada soalan ada. Cuba tanya Tracy. Apa soalan Ini BSD ke Fairuz? Saya pun tak dapat detect lah, dia tak letak nama betul kan? Kalau tak nama betul mungkin kita boleh kenal lah kan, tak ada masalah. Sebab dia masuk live guna dia punya channel, dia guna apa? Sign in tu. Ya. Kita tekan terus kan, sebab macam saya, di BSD 1 saya ada buat satu Telegram channel. So kat situ tadi saya dah masukkan lah berkaitan dengan informasi tentang kelas kita pada malam ni. Jadinya mungkin ada yang dah masuk. Terima kasih pelajar BSD 1. Mana yang baru masuk tu, itu saya perkenalkan. Sifu saya Cikgu Sufian. Guru dari SMK Bukit Kapar. Bukit Kapar tu adalah sekolah baru sekolah yang sangat baru. Dan Cikgu Sufian kirakan pioneer ataupun orang yang pertama sekali Cikgu
kat situ. Okay. Bukan, saya batch yang ketiga. Batch ketiga. Okay, minta maaf lah. Batch yang ketiga sebab batch yang pertama masuk tahun 2018, dia pertengahan tahun lah. Ada kerja. Sabar. Cikgu tak ada kerja ke? Saya bagi soalan kawan ni. Takutnya. Saya kerja. Ada. Tak ada kerja. Bagus soalan. Tapi beli blank ni BSD kot viral Cikgu tak ada kena ke? Cikgu tak ada apa tanya. Yalah. Oh, ada kerja, ada. Ada nanti ada kerja jangan risau. Sabar. Bagus ni kapal semua nak kerja. Saya bagi kerja tadi. Yang kerja yang minggu lepas pun ada beberapa orang yang saja hantar. Yang lain tak nak hantar ke? Sorry. So saya teruskan dengan saya punya slide. Boleh Cikgu Fairuz? Boleh, tak masalah. Untuk minggu ni sampai minggu depan. Untuk minggu depan cikgu-cikgu dah kena masuk hari Rabu. Betul, 24 Jun kan? So Rabu. So kalau pagi, kalau Khamis tu mungkin saya tak boleh buat live. Kalau buat live pun dekat sekolah lah kot. Kita tengok macam mana. Dekat sekolah ni jarang-jarang ni. Okay. Saya tunjukkan untuk homework ataupun kerja dari rumah lah Q&A dah tak ada kan. So nanti kalau ada type kat dalam komen. So terima kasih siapa-siapa yang join. So ni kerja untuk minggu ni sampai minggu depan. Simple. Ini tak akan letak dalam buku nota. Yang pertama adalah salin dan lengkapkan peta IT dalam buku nota. So ini tak ada dalam buku teks cuma saya basuh saya. Tak ada. Tapi ada yang lebih kurang sama dalam buku teks muka surat 153. Tapi saya basuh so nanti saya akan upload dalam grup kelas masing-masing lah. Saya minta cikgu kelas awak upload lah untuk latihan ni. So letak lengkapkan dekat sini je. Contoh pemikiran positif situasi 1. Ditegur guru semasa membuat bising dalam kelas, ni biasalah kena tegur kan. So pemikiran negatif ni apa? Siapa? Cikgu. Cikgu pun bising. Lantak cikgu lah, lantak aku lah. Tu pemikiran negatif lah. So macam ni cara nak berani pemikiran-pemikiran tersebut supaya kita lebih positif. So yang awak kena buat sendiri ni. Cara menangani. Situasi 2, kecewa dalam penciptaan. Contoh saya bagi tadi. Pemikiran negatif. Contoh sahaja ni. Jangan buat betul ni. Aku nak minum, aku nak lepak, aku nak tidur tepi jalan lah. Contoh. Ni pemikiran negatif kita lah. Sebab kita kecewa sangat. Aku tak nak belajar lah. Ni pemikiran negatif. Sebab kita kecewa dalam penciptaan. Secara menangani itu macam mana? So boleh tulis tangan lah semua. Buat dalam bentuk peta minda, buat dalam pelatihan. Lepas tu benda ni saya akan, kalau boleh snap gambar tentu sebagai rujukan saya lah. Sebab nanti saya akan nilai awak untuk PBD sekali. Sebab kita tak boleh nak berjumpa kan. So saya akan nilai awak berdasarkan yang nilai. Kalau jawab, snap gambar, bagi saya tengok, saya akan nilai. Saya akan bagi ikut tahap lah. Tahap 1 ke, tahap 2 ke, tahap 3 ke. Okay. So ni saya rasa dah slide yang terakhir. Kita pergi kepada cikgu tak? Ada soalan lagi tak? Ada soalan tak? Sebelum saya end live ni. Kalau pelajar dia nak tanya ke, nak tanya berkaitan dengan boleh, tak ada masalah. Cikgu seronok tu dekat JSP macam tu ke? Tanyalah macam tu. Betul. Saya dah pindah baru masuk kan. Bila nak sekolah. Nak sekolah tu. Soalan juga tu. Tak apa. Saya jawab lah bagi pihak saya So bila nak sekolah, kalau form 5 tu dah akan masuk 24 hari bulan. Untuk tingkatan yang lain tu nanti kita kena tunggu daripada kementerian sebab nak buka ni dia perlukan SOP yang ketat. Sebagai contoh kalau form 5 pun dalam satu kelas tu lebih kurang maksimum 20 orang sahaja. Okay? Sebab kita kena buat penjarakan sosial. Sebab kita tak boleh duduk macam dulu. Kantin pun tak boleh buka. Pelajar hanya bila dibenarkan ambil makanan kantin, so makanan kelas tu untuk kita 5 lah. So kalau bayangkan kalau semua nak masuk, saya rasa memang lama lagi lah kot. Kemungkinan besar, ni bukan daripada menteri So kemungkinan besar saya punya
pemikiran, so, kemungkinan besar untuk Form 1, Form 2, Form 3 dan Form 4 kemungkinan besar akan dibuka pada tahun hadapan. Ini kemungkinan besar lah sebab kita tengok juga keadaan COVID-19 dari semasa ke semasa lah. Kalau contoh kes tu dah kurang ataupun kes dah memang tak ada langsung, insyaAllah kita akan kembali sekolah macam biasa. So setakat ni untuk hari ni kalau tak silap saya ikut informasi yang saya dapat ada 14 kes yang terbaru hari ni. So ada kes tempatan kalau tak silap saya lebih ramai rasanya, 11 orang. Kes bukan warga negara 3 orang untuk hari ni lah. So kalau nak masuk sekolah tu boleh tengok dalam live ataupun secara langsung untuk MKN ataupun TKN, Kementerian Kesihatan Malaysia, berapa kes. Anda kata kosong 14 hari berturut-turut, insyaAllah kita akan buka sekolah macam biasa. Okay. Jawab Cikgu Fairuz, bila biasanya nak buka sekolah? Okay, untuk Bandar Seri Damansara 1, okay, kami guru-guru, okay, minggu ni memang kita work hard, okay, sebab kita nak buat penjarakan sosial tu, okay. Memang bilik guru pun kita dah transform, okay, kita dah buat kedudukan yang baru, okay, dan juga kantin ditutup, okay, dan untuk 24 Jun ni hanya pelajar tingkatan 5 saja dibenarkan untuk masuk, okay. Jadinya untuk kelas-kelas untuk tingkatan 1, 2, 3 dan 4 untuk DBSD 1 belum ada maklumat lagi. Cuma ada yang kata bulan 8, ada yang kata masuk bulan 10, okay. Tapi itu semua macam kabar angin sajalah. Okay, sebab apa-apa pun keputusan adalah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri dan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Malaysia lah. Okay, so benda tu pun based on kita punya data, okay, berkaitan dengan COVID-19. Okay, dan untuk maklumat semua, okay, untuk tingkatan 5 di BSC 1 kita dah pecahkan kepada 20 kelas okay, untuk tingkatan 5 dan setiap wakil seorang saja dibenarkan untuk mengambil makanan di kantin. Itu antara SOP yang di SMK BSD 1 lah. So far memang cikgu-cikgu pun, sebab kita ada 2 sesi di BSD 1. Okay, so cikgu di sesi petang memang kena membantu, okay, dari segi penjarakan sosial pelajar di sekolah, walaupun tingkatan 5 di BSD 1 lebih kurang 300 orang lah, less than 300 orang. Okay, so memang pemantauan dari segi penjarakan sosial tu memang sangat diutamakan lah. Okay, dan juga kesihatan para pelajar memang cikgu 100% yang kena jaga. Bukannya daripada cleaner atau daripada KKM ke, bukan. Kita sendiri, cikgu sendiri yang kena menjaga anak murid kita sendiri. Itu merupakan satu risiko juga sebenarnya. Tapi yelah, kita kena fikir positif lah sebab kementerian pun dah keluarkan arahan tingkatan 5 ataupun tingkatan 6, okay, yang ada peperiksaan besar sahaja yang perlu untuk menghadiri sesi persekolahan. So kami sebagai guru memang kena akur dengan arahan. Jadinya kita dah bagi tugasan lah, nanti bila pelajar masuk adanya yang jaga pintu pagar, ada yang cek suhu dan catat kehadiran pelajar, ada yang buat pembersihan kelas juga. Pembersihan tu kita buat 2 kali sama di waktu pagi dan juga di waktu pelajar balik nanti akan buat pembersihan, buat sanitizer untuk kedudukan mereka apa semua dan sebagainya lah. Semua tu memang 100% okay, cikgu yang mengusahakannya. So memang agak cabaran lah bagi cikgu, tapi bila kita fikir positif sebab kemenjadian pelajar kita, so kat situ adalah kesungguhan cikgu, akan adalah perasaan yang positif untuk terus bagi ilmu kepada pelajar kita, terutamanya bagi yang menduduki peperiksaan. Okey, itu sajalah sikit perkongsian. Soalan cikgu, saya tak tahu apa jawapan yang gagal dalam percintaan. Ini soalan daripada Fatih Ashura. Saya tak tahu apa soalan dia ataupun dia nak luahkan perasaan. Tapi aduh. Saya tak tahu apa jawapan yang gagal. Saya respon sikit lah untuk yang ni sebab saya dah 2 tahun dekat SMKBK. Macam siapa yang saya ajar tu dia tahulah. Tapi untuk yang ni bagi saya, awak kena tahu dulu apa yang paling penting dalam hidup kita lah, apa yang kita nak kejar. Kalau nak kejar cinta, bagi saya bila-bila boleh kejar. Tapi apa yang saya dapat untuk SPM tahun lepas, budak-budak SPM tahun lepas kan, dia tahun 5, yang tadi yang saya dapat tahu untuk SMKBK sahaja
hanya 13 orang saja yang berjaya masuk di IPT, IPTA, college dan sebagainya. 13 orang saja daripada 80 lebih. So Oh. yang tu betul itu sekarang. Okay, untuk SMKBK untuk BSD 1 saya rasa lagi cemerlang lah. Sebab saya dari sana dah tahu dia punya style kan. Tapi untuk SMKBK kalau awak kata nak kerja cinta, bagi saya bukan masanya lagi lah. Sebab bagi saya awak kena tumpukan perhatian dulu betul-betul dekat pelajaran dulu. Tu yang paling pertama sekali. Dalam hidup kita ni kalau kita tanpa ilmu, bagi saya tak ada apa-apa. Tu bagi saya kalau awak kata cikgu saya nak bercinta juga tapi saya boleh fokus dalam pelajaran tu fikiran awak sendirilah. Tapi bagi saya kalau positifnya saya akan fikir saya nak belajar dulu sebab saya nak ubah kehidupan hidup saya, kehidupan keluarga saya. Sebab saya dilahirkan bukan dalam keluarga yang senang. Mungkin kalau Kristina tu lain Kristina tu siapa yang kenal Kristina tu dia tahu lah tapi bagi saya belajar dululah. Okay, tu untuk jawapan Fatin Ashura tu saya punya respon lah. Ada lagi soalan Cikgu Fahira jap. Ni untuk Cikgu Fahira soalan. Jawab Cikgu Fahira. Nina Nur Ain boleh tanya. Cikgu kerja tadi untuk BSD 1 juga ke? Okay, sebelum ni sebenarnya okay, saya more on online learning sebenarnya. Okay, macam BSD 1, okay, saya dah buat satu group Telegram atau channel, okay, channel Telegram. Okay, kat situ saya ada masukkan nota dan saya ada masukkan quiz. Okay, so dari situ saya dalam buku tak lagi, okay, awak tak payah nak catat semua. So soalan-soalan biasa saya akan bagi dalam bentuk quiz lah, okay, secara online saja untuk penilaian bagi kerja saya lah biasanya. Okay, tak apa, ini mungkin untuk buat tu. Okay, untuk BSD 1 tak apa. Okay, soalan ni tak payah nak buat pun dulu. Okay, sebab soalan saya dah bagi sebenarnya sebelum ni dalam bentuk quiz so nanti tembak balik. Wajib lah. Sebab saya nak buat ni sebagai untuk awak punya PPD dan saya punya evidence lah untuk soalan dalam bentuk PowerPoint tadi. Saya scroll jap soalan. Video saya lambat 3 atau 9 saat. Ya, Tracy memang betul 10 saat delay. Mana-mana live, YouTube ke apa ke, YouTube, Facebook memang delay 10 saat. So apa yang saya cakap sekarang ni, dekat 10 saat sampai dekat telinga awak. Tu maksudnya awak 10 saat sebelumnya saya cakap baru sampai kat telinga awak lah. Okey lah tu sekolah tahun depan. Yang ni Huzaifah. Saya kata ini kemungkinan saya cakap. Kok nanti kalau COVID-19 dah tak ada, kosong semua. So mungkin tahun ni awak akan masuk. Ni kemungkinan saya cakap. So Anik tu, cuba tengok Anik Iqbal. Anik Iqbal ni. Bosan ada duduk rumah. Mana bosan tapi fikiran positif. Fikir positif balik lah. Apa yang aku dan saya berfikiran positif. InsyaAllah. Contohlah kalau saya duduk rumah bosan, sekarang ni hobi baru lah, menanam pokok ni contoh lah. Soalnya kata awak murid, boleh contoh lah kalau kita ada bakat dalam nyanyian, boleh buat live nyanyian, tak ada masalah. Kalau kita ada bakat dalam contoh melukis, betul boleh buat duit sebenarnya. Kalau pandai dah dengan cara bilang. Tapi walaupun awak minat baca novel kan, novel cinta ataupun tengok drama Korea ni contoh sebab ramai yang yang suka K-pop dan sebagainya, saya tak condemn sangat tapi minat yang positif, fikir yang positif. Sebagai contoh kalau minat drama Korea, dari situ awak dapat imajinasi ataupun kita panggil main story ataupun story plan dia. Sebenarnya awak boleh buat dalam bentuk awak sendiri cerita. Itu untuk pengarah ataupun penulis novel. Itu boleh, itu kita develop lah. Maksudnya kita tak duduk